kenapa saya ni macam-macam lah orang mengadu, saya ni tak sedap badan ustaz, kena apa. Syaitan lah. Yang saya belajar dulu, 90% apa yang sedang kita beban yang kita tanggung, masalah-masalah yang kita berdepan daripada syaitan. 10% daripada diri dalam kita, namanya nafsu. Tapi syaitan ni dia licik, dia guna nafsu kita yang duduk dalam ni. Alah, biasalah kan, berperang kan. Berapa ramai dulu kita dah baca cerita-cerita Melaka dulu, tumbang. Sebab ada musuh daripada dalam kan, yang berpakat dengan musuh daripada luar. Kita kena faham lah itu teori tu. Teori tu ialah syaitan, dia boleh masuk dalam badan kita. Dan syaitan ni kata dalam Al-Quran, tipu daya syaitan lemah sebenarnya. Allah ada satu ayat, nanti saya rujuk balik. Minta maaf saya sebut ya. Ada dalam satu ayat, Allah, inna kaida syaitanu dha'ifa. Inna kaida syaitani dha'ifa. Sekejap. Kita tanya Syekh Google. Syekh Google ni cepat dia. Dia alim pada kita. Surah An-Nisa ayat 76, inna kaida syaitan, sesungguhnya tipu daya syaitan, kana dha'ifa, adalah lemah. Jadi kalau tipu daya syaitan lemah, habis kenapa kita terpedaya, kita tersungkur kadang-kala, kita terikut? Sebab dia ada dibantu oleh yang dalam tu, namanya nafsu. Ada satu ayat lagi. Minta maaf Allah, yang tu saya tak ingat. Dia tipu daya syaitan dengan tipu daya orang perempuan, mana lebih hebat? Ada satu ayat tu, dia gabung sekali. Tipu daya orang perempuan lagi hebat nak banding dengan tipu daya syaitan. Allah, nanti saya tengok ayat lain, ada satu ayat lain dalam Quran. Ya, tipu daya orang perempuan yang pandai menipu lah, perempuan okey lah kan. Jangan. Sebab tu, yalah, kalau perempuan ada anak lelaki, nak cari menantu supaya dia tu banyak solat istikharah. Bimbang-bimbang, yalah, wallahualam, minta maaf kita nak cakap, takut salah cakap, terjumpa dengan perempuan yang memang pandai menipu lebih hebat daripada syaitan. Ada ayat Quran ni, Allah banding tipu daya orang perempuan lebih hebat nak banding dengan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan sebenarnya lemah, tapi dia dibantu oleh nafsu, dia dibantu oleh orang perempuan. Tapi kalau perempuan ada anak perempuan, didik betul-betul, ingatkan dia jangan buat sesuatu yang tak sepatutnya lah. Dan ada orang perempuan, dia menipu sakit. Contoh dalam ayat-ayat tu, dia ditipu, dia buat-buat sakit. Demam lah hari ni, tak nak memasak lah hari ni, demam. Contoh. Habis macam mana? Makan kat kedai je lah. Wah, kalau betul tak apa, tapi jangan menipu. Jangan menipu. Kalau betul, demam betul, tapi suami pandai lah, dia boleh letak tangan atas ni, sejuk aja ni, yelah demam sejuk lah. Demam sejuk ada juga, demam sejuk. Demam tapi sejuk. Dia demam kura-kura tu, dia panah juga kan? Memang dia demam kura-kura tu memang sejuk. Sejuk tu yang kawan tu dia rasa sejuk, tapi kalau kita sentuh kat dahi dia panas kan? Memang sejuk. Wallahu alam. Tapi pandai-pandailah. Kalau betul tak apa, wajib suami lakukan sesuatu. Bawa ke klinik, jaga betul-betul, bagi ubat, jaga makan. Masa itulah dia sebenarnya begini, kadang-kadang kita nak rasa suami memasak, betul ya? Suami ni pandai tak masak, buat-buat demam lah. Jangan buat-buat demam, cakap terang-terang je lah, saya ni dah 40 tahun memasak kat awak ni. Saya nak rasa masakan awak. Dia kata saya tak pandai. Buatlah setakat mana yang pandai. Takkan langsung tak pandai. Goreng telur pun tak pandai. Pandai-pandailah. Tapi jangan buat-buat demam, buat-buat sakit, kemudian buat kerana ini tak boleh. Ini contohnya lah, contoh banyak lagi, contoh-contoh yang lain. Tapi walau bagaimanapun, bukan merendah-rendahkan kedudukan orang perempuan. Kerana orang perempuan yang begitu sebenarnya orang perempuan tak beriman. Yang beriman nilainya tinggi, sama kedudukan dia untuk mendapat syurga yang lebih tinggi.